Okey, baiklah. Dah 12.34 Okey, baik, kita akan mulakan kelas ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid kelas 2 Akrab. Selamat tengah hari Cikgu Farhan. Okay, selamat tengah hari. Selamat tengah hari semua. Okey. Baik, hari ini kita akan masuk topik baru topik baru. Topik bentuk. Sebelum ni kita dah habis, iaitu kita dah belajar bentuk 3 dimensi dan bentuk 2 dimensi. Okey, sekarang kita akan masuk tajuk yang terakhir dalam matematik tahun 2 ni, iaitu tajuk data. Okey, yang tajuk yang ke-8, topik yang ke-8 iaitu data. Okey. Sekejap ya. Mana ni? Okey, jadi kamu boleh buka muka surat, buku teks muka surat 91. Okey. Baiklah, buku teks muka surat 91 Okey, kita dapat tengok dekat situ dia tulis dekat daun atas tu daun tu dia tulis tajuk dia. Dekat daun tu nombor 8 lah, maknanya tajuk yang ke-8 iaitu data. Okey. Dalam muka surat 91 ni dia ada menunjukkan murid-murid berada di dalam kelas. Okey, murid berada di dalam kelas, duduk di tempat masing-masing. Kemudian ada seorang murid di hadapan. Okey. Seorang murid ni berada di hadapan. Dia tengah buat apa tu orang panggil survey dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris survey lah, survey. Apa tu survey? Tengah buat tinjauan lah. Tinjauan maknanya apa yang dia tengah tinjau tu, kita nampak dia tanya, siapa suka minum susu vanila? Dia kata, angkat tangan. Siapa suka minum susu vanila, sila angkat tangan. Jadi adalah beberapa murid dalam kelas ni yang angkat tangan. Kita nampak ni Okey, nampak ada dalam 4 orang dah angkat tangan ni. Yang lain kita tak nampak lah. Okey, jadi bila cikgu zoom dekat sini, apa benda yang dia tulis dekat papan putih tu, cuba tengok dia ada tulis. Dia letak gambar sekali. Dia letak gambar dekat situ, ada susu vanila, susu lembu perisa vanila. Kemudian sebelah dia ada susu lembu perisa strawberry. Kemudian sebelah dia lagi susu lembu perisa coklat dan susu lembu segar. Tak ada perisa lah, asli lah ni. Segar yang warna putih tu lah. Okey. Jadi dekat gambar, bawah dia ada tulisan lah. Kat situ kita baca susu jenis apa kan. Kemudian bawah tulisan tu dia ada nombor. Nombor itu ialah nombor yang data yang dia telah perolehi daripada kelas tersebut. Iaitu dia tanya, siapa suka minum susu vanila? Jadi yang angkat tangan yang kita nampak 4 kan. Nanti dia akan tulis dalam 4 dekat situ. Susu strawberry ada 6 orang dah. Susu coklat ada 10 orang yang minum. Susu segar ada 8 orang yang minum. Okey. Ini dipanggil data. Okey. Maklumat yang kita dapat itu yang kita panggil data lah. Okey, data tu dia mesti ada nombor dan dia mesti ada perkara dia. Apa benda? Nombor tu mewakili apa? Nombor 8 ni dia mewakili susu segar. Sekejap. Okey, nombor 8 ni dia mewakili susu segar. Nombor 10 ni dia mewakili coklat, susu coklat. Nombor 6 mewakili susu strawberry. Susu vanila masih belum ada datanya lagi. Dia tengah kutip lah tu. So dia tanya, siapa suka minum susu vanila? Kemudian dia akan kira, nanti dia akan tulis jumlahnya bawah ni. Itu dia akan kira, menunjukkan dia dapat data lah. Ini namanya raw data. Apa tu? Data mentah. Okay. Lepas tu kita dapat data mentah, nanti kita akan analisis. Macam mana kita nak analisis tu? Kita akan tengok dekat sini dekat muka surat 92. Okey. Untuk peringkat kamu ni kita buat secara mudah dan simple sajalah. Okey, dalam gambar muka surat 92 tu, yang pertama kita nak menunjukkan cara kumpul data. Tajuk ni kita nak tengok macam mana cara kita nak kumpul data. Okey. Dalam gambar ni
menunjukkan ada satu, ya saya. Okey. Dalam gambar ni menunjukkan ada satu gambar rajah, iaitu gambar rajah bunga yang mempunyai pelbagai warna dan bilangan dia banyaklah. Okey. Jadi daripada ini dia panggil data mentah lah. Okey. Yang dia bagi ni namanya data mentah ni. Okey, daripada data mentah ni kita akan analisis dia untuk kita tengok berapa banyak yang berwarna. Kita nak apa? Analisis data ni ikut warna lah. Okey, sebabnya bunga ni dibezakan mengikut warna. Ada yang berwarna biru, ni biru. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning. Okey, so ada 3 warna. Ada warna lain? Tak ada kan? Ada 3 warna saja. Iaitu bunga warna kuning, bunga warna biru, bunga warna merah. Okey, jadi kita nak tengok, kita nak ambil data mengikut warna. Sebab itu cikgu dia tanya ada berapa warna bunga? Ada 3 warna kan? Warna biru, merah dan kuning. Jadi kita akan kumpulkan data ini mengikut warna dia. Okey, jadi kita tengok yang kedua bawah tu, buku teks yang bawah nombor 2, iaitu kita kena kumpul ikut warna. Kat mana kita nak kumpul? Jadi untuk data ni kita kena bina jadual lah. Okey, kumpul ikut warna. Jadi kita kena bina jadual. Bina jadual untuk kita kumpulkan data yang kita dapat tu. Okey, jadi dalam jadual tersebut dia ada banyak cara yang okey. Ini antara cara yang digunakan iaitu dia menggunakan kaedah gundal. Okey, gundal, dan ada yang menggunakan kaedah lukis gambar. Ada satu lagi dia akan menggunakan graf. Cikgu tunjuk. Okey, ini gundal. Gundal ni maksudnya ni yang dia apa nama dia buat macam garis-garis ni. Gundal tu cara dia macam ni. Kalau satu garis, satulah maksudnya. Satu. Dua garis, dua. Tiga garis, tiga. Empat garis, empat. Kalau lima dia bukan satu garis lagi. Lima dia akan palangkan dekat sini. Lima. Jadi kita tahu bila dia tunjuk macam ni rupa dia, ini ialah 5 nilai dia. Jadi dalam gundal ni dia wakilkan nombor tersebut menggunakan kaedah garisan macam ni. Itu gundal maksudnya. Lukis gambar ni, dia lukis satu-satu bunga ni. Kalau merah tu katakan ada 12, jadi dia kena lukis 12 gambar untuk mewakili nilai 12 tersebut. Okey. Kalau kita nak tulis nombor saja pun boleh. Tak ada masalah. Sebab itu cikgu kata dia ada banyak cara. Banyak cara untuk kita kumpulkan data itu. Melalui gundal ke, lukis gambar ke, tulis nombor pun boleh. Ataupun melalui graf. Kejap lagi cikgu tunjuk. Okey, jadi kita akan tengok guna gundal dulu. Okey. Okey, ini gundal dekat muka surat 93. Okey, ini gundal. Okey, dia buat gundal ni kan. Okey, dia akan letak dulu warna bunga. Warna bunga yang pertama warna merah. Yang kedua warna biru. Yang ketiga warna kuning. Jadi dia akan kira lah dekat ni tadi. Merah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, dia ada 12. So dia akan kira lah. Dia akan buat gundal lah sini kan. Ini maksudnya 5. Ini maksudnya 5. 5 dengan 5 dah dia 10. 10 kemudian dia buat lagi 2 garis. Maksudnya 10 dengan 2 jadilah 12. Kemudian dia kira biru. Kira biru ada berapa? 1, 2 sampailah dapat 7. Okey, kuning dia dapat 9. Okey. Jadi data yang dia dapat tu dia masuk dalam ni. Okey, dia masuk dalam bentuk gundal dan di sebelah ni dia letak bilangan juga. Supaya orang faham lah. Kalau ada orang yang tak faham gundal ni apa, nanti dia tak tahu pula bilangan berapa kan. Jadi dia letak jugalah bilangan dalam bentuk angka dekat sini. 12, 7 dan 9. Ini data yang kita dapat yang telah kita kumpulkan. Okey. Dalam bentuk gundal. Okey. Yang kedua, yang ni dah
yang tadi yang dah gambar lah, gambar dah ada tadi. Lepas tu yang cikgu nak cakap tadi bentuk graf kan. Okay, yang graf ni macam ni lah. Kita sediakan apa nama kertas yang kita boleh gunakan, kertas yang petak lah. Kertas buku latihan kamu ke tu boleh guna juga. Ataupun kertas graf ke. Ataupun apa-apa yang berpetak. Yang ada petak sini. Yang kita boleh kira satu-satu kan. Okey, jadi dalam graf ni kita wakilkan dia menggunakan ini namanya graf bar. Bar tu macam bar coklat kan. Coklat kan bentuk bar panjang straight macam tu kan. Macam ni lah. Ini Bar coklat. Ya, bar coklat. Sebab itu ni dipanggil graf bar. Sebab dia macam bar coklat. Okey. Okey, jadi tadi kita tengok dalam sini merah ada 12 kan? Ada 12. Jadi cuba tengok sini. Dia ada 12 juga. Okey, dia kira satu ni satu petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi satu petak tu mewakili satu. Kalau ada 12, dia warnakan sampai 12. Kemudian biru dia warnakan sampai 7 je lah. Kuning sampai 9. Ini cara dia nak mengumpul data dan pamerkan data tu dekat orang lah. Jadi orang tengok ni, okey, merah yang paling banyak sebab dia paling tinggi, iaitu jumlahnya 12. Biru paling sedikit, jumlahnya 7. Kuning di tengah-tengah lah, sederhana lah. Di antara merah dan biru, nilainya 9. Okey, itu orang yang baca data tu lah. Jadi bila kita kumpul data, kita tunjuk orang boleh baca, maknanya data kita betul lah tu. Okey. Jadi ada banyak cara untuk kita kumpul data. Yang pertama sekali cikgu ulang balik, kita ada gunakan gundal, kita boleh lukis gambar dan kita boleh gunakan graf. Alright. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh ya? Faham. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, kita akan tengok contoh dan kita akan buat bersama-sama. Okey. Dekat dalam buku teks kamu ni dia ada minta kumpul data bentuk 2D dalam corak. Okey, dalam corak ni kita baru belajar bentuk kan? Kita baru saja belajar bentuk. Okey, jadi kita nak kumpul data gambar ni. Gambar apa ni? Cuba beritahu cikgu gambar apa yang dia telah buat ni? Gambar bot. Gambar bot. Bot ke? Bot ke kapal? Besar ni kapal. Bot. Gambar bot. Okey, nampak. Ini ialah satu kreativiti lah. Okey, kreativiti iaitu kita gunakan bentuk 2D yang kita dah belajar, kita bentukkan jadi dia bentuk kapal. Kita cantum-cantum jadi bentuk kapal. Okey, jadi cikgu yang pertama sekali kita akan gunakan kaedah sudah. Kita akan gunakan kaedah gambar. Okey, melukis gambar, okey? Okey, jadi sebelum kita lukis gambar, kita kena kenal pasti dulu bentuk 2D yang digunakan dalam gambar ni. Okey, yang pertama bentuk apa yang digunakan? Tak ada jawapan pula. Bentuk apa yang kita gunakan? Bulatan. Okey, yang pertama sekali kita gunakan bulatan. Okey, bulatan. Okey, bulatan warna merah. Okey, lepas tu? Segitiga. Segitiga warna hijau. Kuning. Segitiga warna kuning. Jadi cikgu gunakan tulisan warna kuning. Segitiga. Okey, lepas tu? Segi empat sama. Segi empat sama. Okey. Segi empat. Segi empat. Segi empat sama. Sama warna hijau. Okey. Dan last sekali. Bentuk Segi apa? tepat. Alright. Segi empat tepat. Segi empat tepat. Okey. Alright. Jadi kita bina jadual. Kemudian kita tulis tajuk dia dekat sini corak. Okey, corak. Corak tu maksudnya bentuk lah. Bentuk apa yang kita guna iaitu bulatan. Satu bulatan. Segitiga. Segi empat sama dan segi empat tepat. Okey, sebelah dia kita kena letak bilangan dia lah.
Okey, yang pertama sekali bulatan. Okey, cuba kamu kira dalam bulatan tu ada berapa? 4. Ya, ada sini ya. Yang ini 1, 2, 3 dan 4. Maka kita lukislah bulatan ni ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 bulatan lah kita lukis. Ini sebab nak kita guna kaedah lukisan. Jadi kita kena lukis bentuk apa yang ada dekat situ, berapa jumlah dia. Okey, 4. Alright, seterusnya yang kedua. Bentuk apa? 4. Segitiga. Okey, segitiga ada berapa? 3. 4. 4. Ini 1, 4. 3. Satu lagi atas ni 4. Jangan lupa, atas tu kecil tu pun ada. Okey, jadi 4. So kita kena lukis lah segitiga ni ada 4. Macam ni. Alright. Yang ketiga bentuk apa? Segi 4 sama. Segi 4 sama. Okey, segi 4 sama ada berapa? 3. Yes. Ketiga ni 1, 2, 3. 3 kan? So kita lukis segi 4 sama. 3 kali. Alright. Okey, yang last kali segi 4. 4. Tepat. Dia 4. Okey, segi 4 tepat ada berapa? 1. 4. 1, 2, 3, 4 bendera ni sekali. Jadi ada 4, segi 4 tepat Mana pula ada 1? Dia panjang sikit lah, dia tak sama macam segi 4 sama. Dia panjang sikit, ada 4. Macam ni. Okey, nampak? Okey, siaplah kita punya data. Inilah yang dipanggil data menggunakan kaedah lukis gambar. Okey, data yang kita dapat ni kita lukis gambar dekat bilangan bahagian bilangan tu. Okey. Yang seterusnya kita cuba buat kejap Okey, kita cuba buat kaedah gundal. Okey. Gundal. Okey, sama juga kita buat isi balik corak ni tadi dengan nama macam ni tadi lah, bulatan ni semua. Sekejap, cikgu kena isi balik satu-satu ni. Segi 4 tepat. Okey. Segi 4 sama. Segi 3 dan terakhir sekali bulatan. Okey. Okey, jadi kita akan kira semula lah macam tadi. Okey, bulatan. Bulatan tadi ada berapa? Ada 4 kan? So kita akan buat gundal. Okey, gundal tu macam ni cikgu ajar tadi. Macam ni. 1, 2, 3, 4. Okey, dia sampai 4 je kan? Dia tak sampai 5. Kalau 5 baru kita stretch tu. Kita kita silangkan kat situ. Jadi tak sampai 5. So kita 4, kita garis je lah. 1, 2, 3, 4. Okey, bilangan dia kita tulislah kat sini dalam bentuk angka 4. Okey, macam tu. Okey, yang segitiga pula. Segitiga pun sama tadi ada 4. So 1, 2, 3, 4. So 4 juga kat sini. Kemudian segi 4 sama ada 3. 1, 2, 3. So 3 lah sini. Dan yang terakhir segi 4 tepat dia ada 4. 1, 2, 3, 4. So 4 dekat sini. Nampak? Ini kaedah gundal. Gundal tu yang garis-garis ni. Kemudian kita boleh letak juga bilangan dekat sebelah hujung dia. Okey, bilangan dalam bentuk angka. Okey. Boleh setakat ni? Boleh. Boleh Okey, dan yang terakhir iaitu bentuk graf. Okey, graf ni macam tadi cikgu kata, kita kena sediakanlah kertas yang ada petak macam ni, yang sama dia punya saiz dia. Jangan ada yang besar, ada kecil, dia tak jadi tak betul lah gitu. Okey. Jadi kita akan
labelkan dia. Setiap satu baris ni untuk baris yang pertama ni untuk segi empat sama. Baris kedua ni segi empat tepat. Baris ketiga segitiga. Baris keempat untuk bulatan. Okey. Kemudian kita akan warnakanlah dia ikut berapa bilangan dia. Okey, satu petak ni dia akan wakil satu. So segi empat sama berwarna hijau. Dia ada 3 kan. Jadi cikgu akan bukan warna ini. Cikgu akan warnakan dia dengan warna hijau lah. Sekejap. Ini cikgu akan warnakan dia dengan warna hijau sama macam warna tulisan tersebut. Okey. So ada 3. So 3 petak diwarnakan. Jadilah bar dia naik 3 tinggi. Okey, yang segi empat tepat pula cikgu akan warnakan dia 4 lah. Sebab ada 4 kan. Ada 4 petak. Segitiga pun cikgu warnakan 4 petak. Okey, dan bulatan pun cikgu warnakan 4 petak dengan warna merah. Jadilah macam ni rupa dia. Graf. Macam dalam buku teks tu, graf dia berbeza ketinggian kan. Sebabnya bilangannya berbeza. Sekarang ni dalam gambar ni, 3 bentuk ada jumlah yang sama. Iaitu segi empat tepat, segitiga dan bulatan ada jumlah yang sama iaitu 4. Okey, sini. Sini 4, sini 4, sini 4, sini 3. Okey. Jadi, inilah bentuk kaedah yang kita gunakan iaitu graf. Macam ni kita hasilkan dia. Cikgu tunjuk balik. Yang ini, yang tadi kita gunakan kaedah lukis gambar. Kita lukis gambar bentuk-bentuk tersebut berikut jumlah dia. Kemudian kita gunakan kaedah gundal iaitu garis-garis macam ni. Yang kita letak juga bilangan dalam bentuk angka. Okey, dan yang terakhir kita gunakan graf. Okey, graf ni kita gunakan graf bar macam bar coklat tu. Dan satu petak mewakili satu bilangan dia. Jadi setiap bar ni berbezalah bilangan yang diwarnakan. Ikut bilangan objek yang dapat dalam gambar ni. Okey, daripada gambar ni kita tafsirkan dia dan tukar bentuk data jadilah macam ni. Boleh jadi 3 bentuk. Ya, boleh jadi dalam bentuk gambar, boleh jadi dalam bentuk gundal, boleh jadi dalam bentuk graf. Okey. Inilah dia data. Okey. Maksudnya kita wakilkan data tu dalam pelbagai bentuk. Okey, daripada data mentah iaitu bentuk gambar ni. Ni gambar ni data mentah lah. Ditafsirkan ke dalam bentuk jadual yang pelbagai bentuk. Bentuk gambar, bentuk gundal dan bentuk graf. Okey. Jadi itu saja hari ini yang kita akan belajar. Iaitu kita nak cara mengumpul data. Cara mengumpul data dalam bentuk gambar, dalam bentuk gundal dan dalam bentuk graf. Okey. Okey, dan yang terakhir sebelum kita habiskan kelas, ini ialah latihan untuk kamu hari ini ya. Dalam buku aktiviti muka surat 149. Buat yang ni je dulu. Satu je dulu. Okey, 149 buku aktiviti. Iaitu cara mengumpul data aktiviti 1. Okey. Boleh dapat? Okey, terima kasih Hafiz, tolong kongsikan link. Dapat. Okey, ambil M10 M10 untuk link hari ini kehadiran kita. Teacher, siap hadir. Okey, good. Okey, dah siapa yang dah siap isi hadir? Kita boleh tamatkan kelas kita dan jangan lupa buat latihan muka surat 149, okey? Satu muka surat saja, mudah saja, okey? Alright, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye everyone. Bye. Bye cikgu. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye-bye. Bye. Okay, bye yang sign dan